What's up guys? Welcome back saya Spurt. Macam game semalam 3 sama babe. Padu game semalam Malaysia berjaya seri 3 sama menentang Korea. Ini kita panggil blockbuster game lah. Game yang akan diulang sia bertahun-tahun untuk menaikkan semangat kita menonton Harimau Malaya lah. Sepanjang game Harimau Malaya, aku rasanya game yang paling memberikan kepuasan lah. Lagi bila kita menentang top 30 teams, Korea duduk di 25 dunia, memang memberi kejutan lah. Sebelum ni Jordan pun hampir mengejutkan Korea. Diorang seri 2 sama, diorang lead 2-1, kemudian seri lah. Malaysia semalam lead 2-1, kemudian dikejar 3-2, akhirnya 3-3 sama lah. Bagi aku game ni memang banyak benda positif things lah. Pertama, cara permainan Malaysia. Mungkin kita tak lawan dengan negara Arab. Fizikal, cara permainan terbuka membuatkan Malaysia lebih relax lah. Gol pertama Korea dijaringkan oleh Jeong Woo-yong. Ini ialah header dan Shian Hazmi membuat save lah. Save dia boleh kira world class, tapi bola tu dah masuk line lah. Ini pun dicek lagi VAR. Dan seterusnya ialah gol daripada Faz Halim. Halim membuat turning dan jaringan yang mirip Mane. Aku tengok gol tu aku rasa macam Mane sikit lawan Bayern. Dan boleh dikira antara goal of the tournament lah. So video ni aku akan one take sebab ni hari Jumaat, so aku akan buat satu video yang pendek sikit lah. So next ialah gol Arif Aiman melalui penalty. Golnya melalui penalty ni selepas dia dikasari di petak penalty lah. Pemain Korea membuat terjahan tinggi kena kaki Arif Aiman. Bola tu dah terlebih dahulu bergerak lah. Kemudian jaringan penyamaan Korea datang daripada Lee Kan-in. Lee Kan-in ialah pemain dari Korea yang bermain di PSG sebenarnya. Pemain yang boleh dikatakan mungkin the next big thing. Kau tengok dia punya free kick dia memang boleh kata world class juga. Shihan dah buat save, tapi bola tu walaupun kena tangan dia, bola tu terkena tiang gol dan masuk ke dalam net. Dan last kali gol Korea ialah melalui daripada sebagai penalti lah. Kita tengok pada minit kecederaan Junaid Esda ada buat sedikit terjahan dan dicek di VAR dan diorang dapat penalti lah. Hyun-Son menjadikan gol. Dan kalau lihat pada situ memang nampak Korea dah menang lah. Orang cakap Korea nak buang game ni, diorang tak nak jumpa Jepun. Kalau diorang kalah, basically diorang akan duduk di tangga ketiga. Masa Malaysia leading, Korea duduk di tangga ketiga, Jordan 1, tempat 1, Bahrain nombor 2. Malaysia kekal nombor 4 walaupun Malaysia leading sebelum minit ke-83. So sebelum minit 83 tu aku tengah bermimpi lah nak lihat Malaysia menang. Memang living the dream lah sampai diorang dapat free kick tu. Dan diorang Liga ini menjadikan gol. Aku rasa memang world class lah, tak boleh buat apa lah. Jadi 2 sama still a fair result. Kalau kita lihat game ni, betul lah beberapa poin yang aku cuba sampaikan sebelum ni, bahawa Malaysia sebenarnya nervous. Kalau kita lihat Malaysia kalah 0-4 melawan dengan Jordan ialah daripada kesilapan awal di bawah minit 20. Gol jarak jauh daripada Mahmud Al-Mardi dan juga penalti pun daripada semakan VAR, sebabkan Malaysia tak recover dengan game pertama. Kemudian kalah dengan Bahrain boleh dikatakan ialah mistakes pada hujung perlawanan. Dan bila lihat Bahrain lawan Jordan, Bahrain menang 1-0. So boleh kata agak balance lah. Malaysia kalah dengan Bahrain, CP-CP di hujung perlawanan, tapi Bahrain menang lebih selesa atau komisi win di awal perlawanan, menjadikan gol di awal perlawanan menentang Jordan lah. Dan Jordan menang Malaysia 4-0. So kalau lihat, kalau Malaysia lebih yakin atau Malaysia ada friendly match dengan tim yang tayar lebih tinggi sebelum perlawanan di Qatar, mungkin Malaysia lebih bersedia menentang Jordan lah. So gol terakhir perlawanan dijadikan oleh Romel Morales, yang turut dibantu atau di-assist oleh rakan kelab dia, iaitu Paulo Josue. Aku dah cakap dalam video lepas, aku berharap dia boleh digandingkan bersama Paulo Josue untuk perlawanan akan datang, sebab diorang ada chemistry made in KLCFC lah. Kita tahu diorang dah banyak buat gol bersama, link play, larian dan lain-lain, mereka dah kenal lah satu sama lain.
Jadi jaringkan gol tu sangat dramatik. Kira perlawanan ni injury time ni 12 minit, tapi pengadil membiarkan lanjutan tu sampai 17 minit macam tu. Dan memang ekstasi lah gol tu. Bagi aku ekstasi lah. Rasa patutnya kita pergi lah sana. Next Piala Asia memang ada kumpul duit dan cuba untuk pergi ke sana lah. Next Piala Asia di Arab Saudi. Dia macam giliran lah. Kita tahu Qatar ialah tuan rumah untuk Piala Dunia lepas, dan dijangka Arab Saudi pula akan menjadi tuan rumah Piala Dunia akan datang. Dan Piala Asia yang ambil tempat selang setahun lepas tu mungkin juga negara yang sama lah, iaitu di Arab Saudi lah. So next one, kalau kau pergi Piala Asia boleh buat umrah sekali lah. So apa benda key point yang boleh diperkatakan? Aku nak buat video pendek je untuk video ni, tak nak buat panjang-panjang sangat. Sebab aku buat one take video, kalau ada silap, ada batuk, ada tu, maknanya aku tak cut lah. Sebab ni hari Jumaat, aku nak cepat. So first of all, macam aku cakap lagi dalam video lepas, sebenarnya Harimau Malaya ada potensi yang besar, ada kemampuan yang besar. Tapi sebab nervous, aku boleh cakap ni basically sebab how Harimau Malaya main semalam. Kita bermain dengan tim yang lebih tinggi kedudukan dan boleh dikira diorang ni world class. Aku cakap no pressure, no expectation, tapi Malaysia berjaya menunjukkan satu convincing way. Kalau tengok komen di YouTube, di mana-mana media sosial, memang banyak orang memberi kredit pada Malaysia lah. Kalau kau tengok game semalam tu, media sosial Spurs atau Tottenham Spurs pun banyak highlight lah game Homi. Sebab ni Homi ni adalah captain pada tim Spurs sekarang bila Harry Kane dah pindah ke Bayern. Jadi diorang hypekan game ni. Diorang mungkin ataupun kebanyakan kita mungkin menjangka heavy loss untuk tim kita dan menang besar untuk Korea lah. Mason ni adalah pemain utama, mungkin dia akan jaring hat-trick ke ataupun jadikan jaringan yang besar ke. Itu mungkin yang nak di-highlight kan. Tapi nampaknya Malaysia ada sedikit show lah yang diorang buat. Pasal Halim punya gol tu aku rasa akan dimainkan berulang kali lah di media sosial lah, which is a good thing lah. Hopefully 1-2 pemain Malaysia akan di-highlight oleh scout di serata dunia untuk dibeli lah. Aku mengharapkan lah keeper kita iaitu Shehan Hazmi boleh pergi ke klub luar. Sebab kalau nak harapkan player lain agak sukar sikit. Tapi kalau keeper dapat chance, aku rasa a good opportunity lah. Shehan Hazmi aku tahu dia satu keeper yang mempunyai ketakasan lah. Dia punya first reaction dia sangat bagus. Banyak world class yang diorang buat, save diorang lawan Bahrain pun lebih tinggi dari Bahrain punya keeper. Lawan dengan Jordan tak bernasib baik, macam shaky performance. Tapi kalau dia dapat bermain di klub luar, misalnya ada klub mana-mana nak try dia, bagi aku satu peluang yang baik lah. Kita tahu dia main di JDT punya line up tu, aku rasa letak keeper mana pun still akan menang league. Tak perlu bekerja keras. Tapi kalau di peringkat Asia, baru dia akan bekerja keras. Tapi start satu season, berapa saja game yang JDT main di peringkat Asia. Tapi kalau dia dapat main di klub luar, jadi keeper first choice ataupun keeper yang diberi peluang minit untuk sebagai second keeper, aku rasa ia memberi advantage yang banyak lah pada Malaysia lah. Selain itu, kita pun ada banyak keeper lokal lain. Kalau dia dapat peluang bermain di luar, mungkin keeper lain pun patut diberi minutes lah. Aku minat Kalamullah yang bermain, Al-Hafiz yang bermain di Kedah, tapi dia tak dipilih untuk pemain Malaysia lama dah. Pemain dua keeper daripada Terengganu pun aku minat, itu pun tak diberi peluang. Hopefully diorang dapat peluang masa akan datang lah. Tapi buat masa ni, ini adalah show Shihan lah. Apa nak cakap lagi? Bagi pendapat aku, Malaysia ni memang ada banyak kebolehan untuk menunjukkan potensi di masa akan datang. Aku menjangkakan Malaysia akan cuba climb top 100 ranking in the future lah. Melihat macam mana Malaysia ada potensi. Sekarang kita maybe duduk di 132, 136 ranking. Mungkin pagi semalam naik sikit, aku tak tahu berapa nak tangga. Tapi Malaysia dah perlu mencari partner ataupun friendly matches menentang top ranking team. Kita tahu kita naik melalui qualifying round dari seri-seri dan juga kemenangan melalui perlawanan kelayakan dan juga friendly. Tapi dah masa kita cari perlawanan ranking tinggi untuk persahabatan. Kita tahu macam mana Jordan sebelum Piala Asia ni, diorang lawan Jepun kalah 1-6. Tahun sebelum tu diorang lawan dengan Spain, tak silap, tak ingat berapa, kalah 2-0 untuk friendly tersebut. Mungkin dah masa kita cari partner yang lebih baik lah.
Okey, lain daripada tu apa yang perlu dikatakan, Kipanggon minta FAM lanjutkan dia punya kontrak lah. Kita tahu he is the right man. Siapa yang suka komen banyak di media sosial tu, buat relax sikit lah. Malaysia baru nak naik, Malaysia perlukan masa lagi. Kalau kita asyik nak condemn-nya, bila bola sepak kita nak maju. Selain daripada tu, player-player national team yang tak dapat minit di kelab mana-mana sekalipun, hopefully korang carilah kelab lain, keluar kelab yang boleh bayar gaji. Mungkin sebab secara pinjaman kita tahu banyak pemain sekarang ni di rumours untuk keluar dari kelab-kelab yang diorang kurang minutes. Bagi nampak aku, itu ialah cara terbaik untuk Malaysia pergi ke depan lah, move forward. Dan orang yang banyak mengata pasal program naturalisasi ni, hopefully korang move on lah. Bagi aku, naturalisasi ni bukanlah satu program yang asing. Kita tahu di France, majority ataupun most of the players yang bermain untuk France yang menang 2 edisi Piala Dunia 98 dan juga 2018 datang daripada jalur imigran lah, sama macam naturalisasi lah, tapi mereka lagi lah imigran negara Afrika, negara Arab. Even Zidane pun ialah daripada negara luar sebenarnya, daripada jalur imigrasi. Mak ayah dia negara Islam, itu dia seorang Muslim. Sepatutnya tidak menjadi isu sebab permainan bola memerlukan permainan yang lebih langkas, laju, teknikal, tinggi dan lain-lain lah. Kita tengok game semalam, pemain-pemain yang tinggi memang banyak memberi input lah. Tengok Daniel Ting, dia tak banyak main season ni untuk national team. Dia tak banyak menyumbang lah. Dia main untuk Sabah dengan regular, tapi untuk national team dia tak main sangat. Tapi semalam kau tengok, bila dia dipanggil, call upon, dia deliver lah. Pemain yang ada fizikal macam tu, kau tengok dia duel dengan Son kan. Kita tengok dia macam mana, Sonaldo, dia duel dengan Sonaldo, dan banyak juga yang dia dapat menang lah. Player-player macam ni yang patut dicari, player yang ada kemampuan untuk duel dengan player-player yang lebih besar. Next one ialah kita perlu lebih banyak perlawanan kompetitif dengan negara Arab lah. Ini memang kita punya bogey teams, kita memang tak boleh beat Arab 11 lawan 11 sebab dia orang ada fizikal. Lagi-lagi bila kita bermain di negara dia orang lah. Kita tahu kalau kau pergi umrah sekalipun, pergi negara Arab, kalau kau pergi sana hari pertama, hari kedua, kau dah mula tak boleh nak adjust lah. Negara yang panas, sakit tekak, macam-macam lah, cuaca isu lah, weather issues kan. Tapi bila kita bermain lawan dia orang, kita perlukan pemain-pemain yang lebih baik lah. Ini memang akan menjadi persoalan, ataupun lebih tepat lagi memerlukan pemain-pemain yang lebih bersedia lah dari segi minutes, kemampuan dan mindset lah. Supaya bila datang perlawanan yang akan datang ataupun kejohanan yang akan datang melawan dengan tim-tim dari negara Arab, kita dah ready bahawa kita perlu lebih spot on lah, ataupun lebih gear tinggi terus. Tak boleh bermain dengan gear rendah, relax. Dan bila kita di caught on atau ditangkap dengan bola high intensity, kita struggle untuk dapat momentum lah. Selain pada itu, boleh dikatakan Malaysia sebenarnya sedang menjadi antara negara yang naik lah. Tengok, kita perlu ambil contoh negara seperti Thailand dan Vietnam. Mereka dah lama cuba daki menjadi top 100 team lah. Malaysia sekarang perlu kejar diorang dari dalam segi ranking lah. Kita tahu Thailand ni antara negara yang aku rasa kita patut tengok lah macam mana mereka buat lah. Dan sekali ialah aku rasa Liga kita harus diperbaiki dari segi mutu pengadilan. Aku cakap dalam video Mr. Jordan hari tu, VAR dan juga pengadil luar lah, terutamanya level AFC harus patut di hire lah, mengadili Liga kita supaya Liga kita menjadi lebih kompetitif lah dari segi pengadilan. Dan hopefully tim-tim lain dah nampak yang import tak perlulah daripada Afrika saja ataupun daripada Amerika Selatan saja, Argentina saja ke, ataupun Europe saja ke, Mak Saleh saja ke, ya Tatu saja ke. Dah masa kita fokus kepada import yang kita boleh benefit, terutamanya daripada negara Arab lah. Kita nakkan perlawanan yang agresif ataupun perlawanan yang tempo tinggi di Liga kita, supaya pemain-pemain ada kemampuan untuk meningkat naik lah, ataupun improve lah
bila dapat menyaruh jersey kebangsaan. Kita nak tengok talent-talent Malaysia yang baru naik. Dan kedua ialah kita nak persaingan sama level dengan Asia lah. Lupakan dulu level-level daripada benua lain, fokus level Asia. Malaysia harus fokus untuk pertama pergi ke pusingan ketiga Piala Dunia, kelakkan Piala Dunia, dan seterusnya layak secara merit ke Piala Asia seterusnya di Arab Saudi lah. Aku yakin Malaysia boleh kalau Kim Panggon masih terus melatih pasukan negara. Sebab memang ada mentaliti yang sangat berbeza. Dia datang dari negara Korea, negara yang ada jadi powerhouse bola sepak. Kita tahu kita tak pernah lantik coach dari Korea sebelum ni atau Jepun menjadi head coach national team. Kita dah lantik banyak head coach dari negara Eropah, dari negara Arab pun pernah, Malaysia punya pun pernah. Jadi mentaliti sangat berbeza, approach sangat berbeza. Memang nampak hasilnya bila kita fokus Asia punya level lah. Asia untuk Asia tu memang perlu sekarang. Mungkin edisi Piala Asia kali ini tertumpu kepada negara-negara Arab sebab akan bermain di Qatar. Lagi-lagi salah satu negara Arab itu di Palestin tengah berperang sekarang. Mungkin sentimen negara Arab pun tengah kuat lah. Kita tahu Palestin pun dah layak ke second round, Jordan pun layak ke second round. Kedua-dua ni ada kaitan dengan perang sekarang. Dan diorang mungkin ada semangat yang lebih bila main di negara Arab lah. Mungkin ada support yang tinggi dan lain-lain. Tapi aku rasa top 4 ataupun mungkin persaingan lepas last 16 nanti mungkin ada favourite dari dua tim iaitu Jepun dan Korea lah. Melihat pada cara permainan Korea aku agak risau sikit. Diorang banyak seri. Jurgen Klinsmann ni banyak cerita yang tak nice pasal diorang ni. Jurgen Klinsmann nak berlatih di Europe lah, tak nak buat camp di negara-negara Asia lah. Sebelum ni kita dengar benda ni. Dan fan diorang pun tak puas hati sebab diorang seri dengan Malaysia kan. Malaysia ni kita duduk 130 lebih, diorang bawah 30. So ada gap 100 anak tangga. Dan bila seri tu kalau seri dengan Jordan tu taklah jauh sangat, mungkin 50 anak tangga saja. Malaysia ni jaraknya sangat jauh. Jadi diorang macam minta Jurgen Klinsmann dipecat lah. Tapi aku tak yakin tu akan terjadi. Lagi-lagi kalau Korea Selatan berjaya pergi ke peringkat seterusnya. Kita tengok cara Saudi juga di bawah top European coach iaitu Roberto Mancini, bekas juara Eropah pada edisi Euro 2020, pegang tampuk kejurus latihan ataupun head coach di Arab Saudi. Dia ni pun ada masalah juga. Kita tengok player-player dia orang ada yang tak berapa bersetuju dengan method Roberto Mancini lah. So kita tengok nanti outcome siapa negara yang dapat pergi ke top 4 lah. Overall aku rasa ia satu perlawanan yang menarik lah. Ni Asian Cup yang aku rasa agak live lah. So tahniah Harimau Malaya, tahniah Malaysia. Hopefully kita semua akan terus mendaki ranking dan pergi ke Piala Asia dan seterusnya. So see you guys untuk kejohanan ataupun kelayakan qualifying round menentang Oman pada bulan 3 nanti. So adios.